Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ni turn Abang nak cerita hantu. Tapi sebelum Abang nak cerita hantu, pagi ni Abang bangun, dahi Abang dijerawat. Abang pelik juga, last kali Abang tumbuh jerawat umur 20 tahun. Tiba-tiba kat sini ada jerawat dah umur segini kan. Tak naklah kita umur. Nampak macam tua nah. Dah umur segini, tiba-tiba tumbuh jerawat. Tapi bila fikir balik, jerawat ni mungkin muncul sebabnya sebelum ni Abang kalau post video, nak dapat 100 view tu susah tau. Struggle. Tapi sekarang ni Abang post video terus naik 300, 400, terus 1000, ada yang 10,000. Jadi mungkin seronok sangat kot. Dia punya hormon tu seronok sangat sampai tumbuh jerawat lah. Bukti seronok ni. Okey, jadi hari ni Abang nak cerita hantu pengalaman yang disampaikan oleh Faizal. Faizal ni budak KL lah. Sekarang ni dia dah lebih kurang dah 40-an lah. Dia dah 42. Ini berlaku pada waktu umur dia 21 tahun. Dan cerita ni Abang bahagikan dua, part A dengan part B. Yang mana part A tu di kawasan lain, part B di kawasan lain. Tapi berlaku pada malam yang sama. Supaya biar ada part lah, ada part A, ada part B, tak adalah korang tengok macam terlalu lama sangat. Tengah-tengah tu adalah iklan, keluarlah perkataan kisah kedua macam tu kan. Jadi nak macam cerita Hindustan kan, ada break time kalau tengok kat wayang macam tu lah, kisah kedua. Jadi tak adalah bosan sangat nak dengar muda-muda sampai habis. Waktu kisah kedua keluar tu bolehlah pause kejap kan. Kalau cerita Abang ni memang setengah jam je lah, punyalah lama. Okey, jadi tanpa berlengah-lengah lagi, marilah kita teruskan ke cerita yang pertama. Kisahnya macam ni. Pada malam minggu, kira tahun 90-an, Faizal and the gang. Ada Faizal, ada Boy, ada Apis. Lepas tu ada lagi 10 orang lah semua kawan-kawan dia. Diorang ni bila malam minggu memang akan lepak dekat mamak lah. Memang aktiviti-aktiviti remaja pada waktu tu kan, lepak memang tempat antara yang paling seronok lah. Abang boleh feel lah sebab abang pun lebih kurang umur dia orang kan. Jadi lepak kat mamak. Lepaklah daripada lepas isyak sampai jejak pukul 12. Macam-macam cerita keluar. Tiba-tiba salah seorang daripada geng-geng diorang ni semua, iaitu Boy, bawa satu idea. Weh, daripada kita melepak-lepak macam ni, apa kata kita buat satu aktiviti yang thriller, yang thrill. Tu tanyalah masing-masing, apa benda? Nak race ke? Tak ada. Ini lain daripada race. Race tu dah selalu sangat, dia kata. Biasalah remaja waktu tu kan. Abang tak pernah race, tapi abang selalu tengok orang race. Jadi remaja pada waktu tu kan. Jadi ni tak race. Habis nak buat apa? Kita pergi Highland Tower. Bila dengar perkataan Highland Tower, masing-masing muka dia macam dah sebabnya pada waktu tahun tu Highland Tower baru runtuh. Lebih kurang 5 tahun lah runtuh. Lepas tu bila dah macam tu, diorang tanyalah, habis kat Highland Tower kita nak buat apa? Lah tu Boy buka lah cerita. Aku dengar dekat Highland Tower, lepas runtuh, diorang bina tugu. Lepas tu, dekat tugu tu, diorang letak gambar. Dan orang kata, kalau datang waktu malam, mata dekat gambar tu akan menyala jadi merah. Tak ada, jangan risau, tak ada hantunya. Kita just nak tengok gambar tu, kita balik lah. Lepas tu ada yang tanya, itu je ke nak buat? Kalau kita berani sampai sana, kita naik lah, panjat lah. Kan ada 2 bangunan lagi yang belum runtuh, kata Boy lah. Yang masing-masing, okey. Masing-masing tak nak mengaku kalah. Sebab masing-masing anak jantan lah kan. Anak remaja jantan. Tak nak lah kata, takut. Tapi tak nak lah cakap macam tu kan. Nak nunjuk lah yang dia ni memang, inilah, sesuatu lah. Hebat lah. Jadi, masing-masing lah dah habis minum. Jam menunjukkan pukul 12, terus start enjin motor, bergerak daripada Ceras ke Highland Tower. Bergeraklah diorang ramai-ramai, lebih kurang 10 motor, seorang satu motor, sampai dekat pintu Highland Tower. Waktu tu dekat pintu Highland Tower diorang tak letak zinc macam sekarang tau. Sekarang diorang dah letak pintu, dah letak seal. Orang tak boleh masuk sembarangan, hanya dengan kebenaran polis saja boleh masuk. Tapi dulu memang tak ada zinc, memang terbuka macam tu je. Dah sampai dekat depan tu, masing-masing pandang kiri, pandang kanan, dah mulalah rasa macam menyesal. Ada juga, takut ada juga. Tapi nak explore, perasaan tu nak explore pun, itu lagi tinggi lah. Perasaan remaja kan, umur 21 tahun dia cerita waktu tu. Yang Faizal lah, yang cerita kat abang ni Faizal.
Jadi lepas kumpul ramai-ramai kat depan tu, dah pandang kiri, pandang kanan, tiba-tiba ada yang tanya, siapa bawa torchlight? Bila tanya siapa bawa torchlight, masing-masing bawa perasan. Diorang tak buat apa-apa preparation. Yang ada, yang diorang bawa lighter. Sebab masing-masing kan smoking, itu je yang ada sebagai sumber cahaya. Tempat nak menyuluh ni pakai lighter je. Torchlight tak ada. Tapi dah alang-alang sampai kan, lighter pun lighter lah. Diorang pun try lah masuk. Tapi masa mula-mula nak masuk, masing-masing nyalakan lighter tu, agak seram sebabnya kawasan tu dia punya lalang lagi tinggi daripada orang. Kalau mengikut kata Faizal, diorang ni sebenarnya tak berapa nak tinggi. Sebab waktu tu masih muda lagi kan. Jadi lalang tu dia punya ketinggian lebih tinggi daripada diorang. Itu benda yang agak menakutkan lah. Sebab yelah, dalam lalang tu kita tak tahu kok keluar beruk ke, keluar gajah melintas ke, tiba-tiba ada orang apa tu ada orang menyerang ke, orang yang tak betul ke menyerang keluar daripada celah-celah semak, celah-celah lalang, takut juga kan. Tapi bila dah datang ramai-ramai, semangat tu sama-samalah, semangat yang di apa tu satukan sama-sama. Jadi diorang pun nyalakanlah lighter. Bila nyalakan lighter, diorang masuklah dekat dalam semak tu untuk menuju ke Highland Tower. Tapi diorang tak boleh masuk dalam semak tu serentak. Diorang kena masuk bukan beriringan, tapi panjang lah. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, keempat, sampai 10 orang. Masuklah, diorang berjalan lah. Tapi di antara pintu tu nak ke Highland Tower agak lama juga, kata Faizal. Mungkin disebabkan perasaan takut ataupun perasaan apa macam tu. Tapi nak dikejutkan cerita, pada waktu tu, waktu tengah bulan. Tengah-tengah bulan, bulan tegang. Jadi walaupun ada lighter, masih lagi, walaupun lighter tu tak terang kan, tapi masih lagi diorang boleh nampak jalan nak ke Highland Tower tu. Jalanlah diorang. Berjalan, sampailah dekat satu kawasan lapang. Nampak macam court lah, macam court badminton ke, macam court apa tu sepak takraw ke, macam belesam macam tu je lah. Diorang kata, diorang pun ramai-ramai lah duduk dekat court. Lah dekat court tu diorang pandang sekeliling. Memang kat depan diorang tu ada dua bangunan Highland Tower yang belum runtuh. Yang runtuh tu dah tak nampak lah kan. Tapi diorang kata cari-cari juga mana tugu peringatan tu, tapi tak jumpa tugu peringatan tu. Macam biasa sekarang ni pukul 1.20. Ya Allah, pukul 1.20 abang cerita. Seram ni. Jadi harap-harap tak ada apa-apa, insya-Allah. Amin Allah. Tak ada apa-apa lah abang cerita, sebab abang nak ceritakan untuk kebaikan kita bersama kan. Okey, balik pada cerita mengarut pula tadi, menyempang sekejap. Jadi diorang ni semualah, Apis, Baik Boy, semua sampailah dekat tengah court ni, court badminton lah macam tu. Lepas diorang kumpul-kumpul, diorang tengok bangunan, ada dua bangunan belum runtuh. Lepas tu ada yang tanya, kita nak pergi mana dulu? Naik bangunan dulu ke ataupun pergi tugu peringatan tu? Tapi lepas bincang-bincang, diorang semua pakat kita naik bangunan dulu. Okey, siapa yang nak lead? Siapa yang nak lead? Kita 10 orang ni. Disebabkan Boy yang punya idea, Boy lah yang kena lead. Tapi sebenarnya Boy tu macam juga. Takut, berani, takut. Sebab tempat ni baru 5 tahun. Baru 5 tahun runtuh. Jadi boleh kata, kalau ayam tu goreng masih panas lagi lah, masih fresh lagi lah. Jadi tak apalah, Boy kata disebabkan aku punya idea, tak apa aku lead. Jadi Boy, lepas tu adalah beberapa kawan, lepas tu ada Apis, lepas tu ada Faizal, lepas tu last sekali ada belakang, abang lupa namanya, kita letak nama dia ni lah, Ahmad kat belakang tu. Jadi diorang pun bila nak ke Highland Tower tu, diorang kena merempuh sekali lagi lalang yang tinggi. Sebab tak ada track tu tak macam clear sangat lah. Diorang pergilah juga. Jadi Boy tu nyalakan lighter. Jadi diorang semua ramai-ramai nyalakan lighter. Diorang merentas lalang tu yang tinggi tu. Tapi abang tanya dekat Faizal, kau tak takut ke? Lalang tu tinggi kot. Takut bang. Benda yang paling dia takut bukannya sebab makhluk halus, tapi yang dia takut tu adalah mungkin ada binatang berbisa ke, ular ke apa ke, kalau jengking ke, babi hutan ke. Takut juga kan, sebab belakang Highland Tower tu
hutan tau. Belakang Highland Tower tu sebenarnya bukit dan hutan. Jadi tak mustahil kalau ada binatang-binatang yang berbisa atau binatang-binatang yang agak separa buas ni. Macam contohnya babi hutan ni memang ada dekat kawasan tu. Tapi dah alang-alang melangkah kan, memang teruskan lah. So diorang pun berjalan lah. Tapi berjalan macam biasa, diorang tak boleh berjalan beriringan, diorang kena berjalan satu-satu. Jadi dimulakan dengan boy. Berjalan dan alhamdulillah bulan terang waktu tu. Sampailah dekat pintu depan salah satu blok yang tak runtuh. Blok Highland Tower yang tak runtuh, sampai kat depan. Bila dah sampai kat depan tu, sekali lagi diorang tersenyap. Masing-masing pandang lah. Tu ada yang tanya, nak naik ke? Tak ada jawapan lagi. Sebab perasaan tu macam macam tu. Sebab dia orang ni masih muda, walaupun ramai tapi semua macam 21 tahun, 20 tahun, masih muda lagi kan. Jadi tu yang kata kalau dah ni kita tak payah naik lah. Lagipun takut time kita naik dia lah runtuh lah, dah jadi Highland Tower 2. Jadi untuk mengelakkan daripada keruntuhan Highland Tower yang kedua, dia orang kata dia orang berlega-lega di sekitar bawah. Jadi abang tanyalah ada apa-apa kat bawah tu. Dia orang kata kebanyakan kawasan tu memang ada macam tempat orang pemujaan. Ada lukisan-lukisan, ada lilin-lilin, ada pentagram itulah lukisan bintang dekat lantai, ada lukisan mentera-mentera kat dinding. Bang dia kata memang banyaklah dekat Highland Tower pada waktu tu. Mungkin lebih kepada orang nak uji ilmu, uji keberanian, ataupun nak nombor ekor. Kadang-kadang dia orang buat macam tu sebab nak nombor ekor kan, dengan harapan benda makhluk halus yang datang situ boleh bagi dia orang nombor ekor. Okay, sorry. Jadi, diorang tak jadi masuk. Diorang berlega-lega lah. Masa berlega-lega tu, okay, dah sudah berlega tu, dah puas hati semua. Diorang decide, jomlah kita pergi dekat court yang tadi tu. Okay, diorang pun pergilah dekat court tu balik. Tapi susunan dah lain tau. Kalau tadi boy yang kat depan, dia akan jadi boy yang paling belakang. Kalau yang Ahmad yang kat belakang, dia akan jadi Ahmad yang kat depan. Dia macam tu dah susunan dia. Jadi diorang pun beriringan, bergeraklah beramai-ramai balik sampai ke court tu. Bila sampai ke court tu, nak seram dah mulalah ni. Bila sampai dekat court tu, nak dijadikan cerita, tiba-tiba si Ahmad menjerit-jerit yang macam orang kena rasuk. Dia punya rasuk, kau nak tahu dia rasuk apa? Dia kata, dia tunjuk dekat salah seorang kawan dia, dia kata, ni setan, macam tu. Matilah kau setan. Dia macam, yang memang berlain, Mat, kau dah kenapa menyetan-nyetankan orang? Dia tak hirau, ni setan. Bila dia cakap macam tu, yang lain semua dah cuak akan, ni apa hal pula? Lepas tu suara pula dah macam keras kan. Suara si Ahmad tu dah macam stres lah. Suara stres. Ni setan macam tu. Jadi budak-budak ni dah tak terfikir cara lain. Nak ruqyah. Masa tu tak tahu nak ruqyah apa. Kan baca doa makan lain pula jadinya. Jadi apa tindakan dia orang buat? Marilah kita keroyok ramai-ramai. Ditaruhnya si Ahmad. Lembik orang tu. Dah tak tahu nak buat apa kan, baca Fatihah dah. Boleh baca Fatihah, tapi kalau tempat-tempat macam tu lah sebenarnya. Kalau setakat-setakat baca Fatihah, tak jalan. Dia kena baca adalah zikir-zikirnya, sebab yang ada dekat situ semua jin kan. Kebanyakannya jin. Jadi jin tu hidup beribu-ribu tahun. Silap dia berhafal Quran kot. Jadi orang yang datang situ mesti ada ilmu dalaman. Jadi bila seorang member korang kena nyetan-nyetankan orang dengan muka dah berubah, mata terbuntang-buntang macam tu, apa tindakan? Dah yang lain tu semua lelaki, keroyok je lah, habis. Lembik si Ahmad tu dikerjakan. Memang tak bergerak dah, terbaring dah lepas tu. Bila dah terbaring, dia tanya, Mat, kau okey tak Mat? Kau okey tak? Kau okey? Dah memang lembik kena kerjakan lah. Kau okey ke Ahmad? Kau kena rasuk ke? Ahmad tu dah tak boleh cakap dah. Dah kena taruh pula dengan 10 orang. Memang habis lah. Lembik lah lunyai. Okay. Lepas dah taruh si Ahmad tu,
Anda seram ni. Lepas dah taruh si Ahmad tu, diorang semua lepak dekat court badminton tu. Court badminton ke takraw macam itulah court tu. Dengan bulan terang, diorang nyalakan lighter semua. Dan Apis, salah seorang daripada kawan diorang namakan Apis kan. Apis pun daripada duduk-duduk dah sampai sini, dia pun meraya-raya lah di sekitar court lah. Dekat court tu dekat dengan Highland Tower punya bangunan tu kan, yang bangunan tak runtuh tu. Jadi dia jalan. Lepas tu yang lain-lain tu masih ada berkumpul, borak-borak lah, borak saja je budak-budak remaja. Waktu tu dah lebih kurang pukul 2. Ada cerita kat abang lebih kurang pukul 2 macam tu. Tiba-tiba Apis dah lambung kat, baru dia orang perasan Apis tak ada. Bila tengok Apis ada dekat ujung court. Lepas tu Apis ni tak bergerak, tegak aje. Lepas tu dia orang dah rasa macam Apis ni. Dia orang pun ramai-ramai lah. Bukanlah ramai-ramai, ada 3-4 orang, 5-6 orang lah pergi ke Apis tu. Lepas dah pergi dekat Hafiz tu, diorang pun pegang lah Hafiz. Bila pegang Hafiz, baru perasan Hafiz menggigil. Badannya bukan menggigil, badannya menggeletar. Tu bila kata, "Weh, kau Pis, kau okey tak ni Pis? Kau okey tak ni Pis?" Dalam keadaan menggigil, suaranya macam tu, Hafiz cakap, "Korang tengok atas, korang tengok atas, atas bangunan, korang tengok." Bila Hafiz cakap macam tu, yang lain tak fikir panjang, teruslah tengok atas. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak ada orang pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi dia nampak belakang tu macam belakang seorang perempuan. Dekat atas bangunan Highland Tower. Bila nampak, dah semua terdiam. Dah semua tak tahu nak cakap apa, nak dijadikan cerita. Tiba-tiba benda tu, abang tak nak nama, tak nak panggil nama. Tiba-tiba benda tu pusingkan badan dia dan menghadap dia orang, tengok dia orang. Dia orang kata nampak mata dia menghadap kat dia orang. Kau ingat dia orang nak tunggu kat situ? Memang taklah, masing-masing lari pergi kat kumpulan yang tadi tu, yang tengah lepak-lepak tu. Yang tengah lepak-lepak tu, apa hal weh? Jom lari. Kan tadi yang ada yang seorang kena belasah tu kan, dah tak boleh bangun kan, dah lepek kena taruh tadi kan. Dihangkatnya, terus lari, ramai lagi. Dengar tau benda tu berkepak-kepak, macam mengejar dia orang. Memang tak nengok kiri kanan, memang hangkut kawan lah. Terus lari sampai ada 2 jalan. Dalam semak lalang tinggi kan, ada 2 jalan, ke kanan nak ke kiri. Sambil lari ni, weh nak ke mana je. Sebab ada 2 jalan. Rempuh aja. Tiba-tiba bila sakat rempuh aja, nampak cahaya tu. Nampak cahaya dekat hujung jalan. Diorang terus, yang orang paling depan ni nak elakkan daripada benda yang berkepak-kepak tu, ngejar tu. Dia tak bunyi tau, dia berkepak je lah. Itulah. Jadi nak elakkan daripada tu, diorang terus masuk lorong yang hujungnya ada cahaya. Terus berlari sampai dekat hujung. Korang tahu apa diorang nampak? Polis. Polis tengah suluh macam tu. Bila polis dah suluh, dah nampak, dah tak dengar lah apa yang berkepak-kepak tu kat belakang. Okay, itu ending kepada cerita part yang pertama. Okay kan? Jadi itu pengalaman Faizal lah, dengan kawan-kawannya pergi ke Highland Tower. Jadi orang kata Highland Tower ni memang antara tempat yang keras lah, selain daripada Rumah Mona Fendi yang abang pernah dengar, Balai Polis Gombak abang pernah dengar. Lepas tu adalah beberapa Pulau Besar Melaka, abang pernah dengar juga. Jadi tu antara tempat yang famous. So itu adalah kisah yang pertama. Kita tamatkan kat sini. Abang akan sambung dalam kisah yang kedua. Jam di dinding Jam di dinding menunjukkan pukul 1:35. Dah malam dah ni. Abang memang tak ada masa siang. Siang abang kerja, membanting tulang, mengisi perut. Jadi malam lah ada masa nak cerita. Seram. Bukan tak seram. Jujur abang cakap seram. Tapi abang tak fikir sangat. Abang cakap, aku nak cerita sebab aku nak berbagi pengalaman, supaya melalui pengalaman kita belajar sesuatu kan. Jadi ini abang ceritakan dengan kisah kedua. Kita sambung yang tadi. Lepas dia orang tu semua, yang Apis and the gang 10 orang ni, Faizal and the gang 10 orang ni, nampak lampu polis, apa lagi? Polis tu cakap, jom balai. Ramai-ramailah dia orang semua ke balai.
Masa tu lebih kurang pukul 3 pagi lah, dekat pukul 3 pagi. Sampai kat balai kena ceramah dulu. Ceramah agama, ada style Ustaz Kazim. Waktu Ustaz Kazim tak ada kan. Style apa tu, Imam Besar Masjid Negara ada, style ahli politik ada. Memang ramai lah. Kena taruh lah dengan polis tu. Macam-macam polis bagi. Ini budak tak guna lah, budak tak ada otak lah, budak otak kena selut lah, macam-macam lah kan. Kau dah tahu tempat tu berantu, tempat tu orang meninggal dalam tu berapa ramai, terbiar lagi, bahaya lagi, orang dengan tak ada akal pergi. Dia orang ni memang tak ada apa lah, daripada kena sumbat dalam lokap, lebih baik ke dia orang dengar je lah kan, gitu je lah. Tawaduk lah, reda dan tawaduk je lah dengar. Lepas tu dah sudah polis tu bagi ceramah agama, ceramah politik, polis tu lepaskan dia orang, buat pengajaran lah. Dia orang pun keluar daripada balai polis. Lepas keluar daripada balai polis, jam menunjukkan pukul 3, dekat pukul 3. Lepas tu si Faizal tanyalah, ni nak balik terus ke nak lepak kat mamak? Atau ada yang cakap, alang-alang kita dah terkeluar, lepas tu konon-kononnya macam nak cari benda tu, jom kita pergi satu lagi tempat. Lepas tu bila tanya, kat mana pula tempat yang kedua ni? Tugu Negara. Bila dengar Tugu Negara, si Apis macam, janganlah weh, dah nampak dah tadi benda tu mak ngejar kita, kau nak pergi lagi Tugu Negara? Lepas tu dia orang katalah, nak ikut, tak ikut tak nak. Tapi bila dah kata kawan rapat kan, kawan sama kan, seorang pergi, semualah pergi. Jadi walaupun Apis tu rasa macam, alah janganlah pergi, dia akhirnya pergi jugalah. Ramai-ramailah dia orang semua bergerak ke Tugu Negara. Jadi kalau korang nak tahu, Tugu Negara tu sebenarnya kawasan hutan yang diteroka untuk letak Tugu Negara. Bukan Faizal aja, ramai orang dah cerita dekat Tugu Negara tu memang keras. Okey, jadi diorang pun bergeraklah ramai-ramai naik motor ni kan nak pergi ke Tugu Negara. Lepas tu bila diorang nak pergi ke Tugu Negara, diorang nak lalu jalan yang belakang tu. Lalu belakang Parlimen, belakang Tugu Negara ada satu jalan kecil. Jalan tu agak sunyi. Okey, tak apalah lalu situ. Ramai-ramai kat atas jalan, anything happen, ada motor boleh perah pun lari. Yang tadi jalan kaki kan. Jalan kaki kalau takut kakinya lemah, seram kan. Jadi ini kira fikir mata motor tak ada apa dah ni. Diorang pun ikutlah jalan belakang tu. Tengah diorang ikut jalan belakang tu, korang tahu tak sebenarnya benda tadi tu yang kejar diorang kat Highland Tower tu, dia tak balik, dia kejar, terus kejar. Macam ni ceritanya. Tengah diorang memang naik motor sambil relax-relax, santai-santai, 10 motor kan, dengan tak ada keretanya, dengan lampu jalan yang sama-sama. Tiba-tiba dia nampak ada benda melintas, memotong diorang, hinggap dari pokok ke pokok. Macam ni, stop, sampai ke pokok depan. Bila sampai ke pokok depan, ada pula dalam grup tu, tapi tak tahu siapa lah tegur, weh, benda tadi ke? Cakap macam tu je. Bila yang seorang tu tegur, weh, benda tadi ke? Masing-masing terstop motor, terdiam. Dah macam, kalau benda tadi, betul ke benda tadi? Bila dia orang terdiam, benda tu hinggap dekat satu pokok. Berkibar-kibar, rambut panjang, berkibar-kibar, hinggap kat satu pokok. Diorang pun pandang benda tu pandang diorang. Dah masing-masing kaku nak dijadikan cerita. Tiba-tiba benda tu bergerak ke arah dia orang. Apa kau rasa? Dia orang patah motor balik, terus tekan minyak, perah minyak, tekan terus, laju bergerak. Bila benda tu nampak dia orang ni bergerak laju, makin dikejar. Dahlah kejar terbang terkepak-kepak. Kali ni dia bagi bonus suara, mengikik-ngikik kat belakang. Yang cerita kat Abang Faizal ni, dia motor paling belakang, paling slow sekali. Dia kata menangis bang, dengar benda tu kat belakang. Dalam malam, dalam kawasan hutan, bergema bang bunyinya.
Korang bayangkan, dia orang semua laju dan macam meris saja. Cung. Benda tu laju kejar. Yang si Faizal ni kat belakang, puaslah bontot dia. Kalau naik motor kan, kalau kita naik motor, seorang belakang tu ada bonceng kan. Dia ke belakang ke bontot. Dia takut benda tu menompang dekat motor dia pula. Tapi dengar benda tu mengekek-ngekek gelak. Hihihi. Abang tak pernah dengar. Abang pernah dengar, tapi macam tu lah lebih kurang kan. Mengekek-ngekek. Hihihi. Gitu. Dia orang ni memang berlaju gila. Memang dah tak pandang belakang dah. Yang menangis ada, yang berpeluh ada. Sampai dekat jalan besar. Hilang suara tu. Dah tak ada. Tapi dia orang nak stop. Tak stop. Terus balik rumah. Daripada Tunggu Negara tu pergi Ceras. Zoom. Laju. Mampu lah cakap. Sampai dekat Ceras, terus balik rumah masing-masing. Bila balik rumah masing-masing, si Faizal yang cerita kat abang tu baru perasan. Dia baru perasan sebenarnya dia terkencing. Dia terlalu takut. Kita ni kalau dah terlalu takut, kita dah tak ingat tau. Kita cuma cakap nak sampai destinasi, nak balik rumah ni. Jadi si Faizal ni terkencing. Dia kata dia dah tak malu dah. Sampai kat rumah terkencing. Bila sampai ke rumah tu, dia turun masuk pintu, turun masuk bilik air, salin-salin. Malam tu tidur, menggigil dia kata. Menggigil yang amat sangat. Sampainya besok pagi, rupanya bukan Faizal yang kena, 10 demam yang jenis shaking, yang menggigil punya. Pergi klinik, tapi akhirnya semuanya sembuh lepas panggil imam bagikan, orang kata pulih semangat, bagi minum air Yasin ke ayat Quran macam tu. Itu adalah salah satu perubatan Islam lah nak katakan. Jadi lepas dibagi air Yasin tu semua, barulah yang 10 orang ni baik demam. Bukan seorang 10 demam. 2 kali dalam satu malam. Yang pertama dia just berkepak-kepak aja, yang kedua bagi bonus, ada menyerit-nyerit lagi. Kalau abang lah dah macam tu, abang bukan terkencing, menangis abang rasa. Menjejer-jejer saya mata lah. Memang menyesal tak sudah. Faizal kata lepas tu, sejak tu dia orang memang tak ada lagi aktiviti mencari benda-benda yang bukan-bukan. Baru dia perasan kalau kita nak cari benda yang macam itu, kita kena ada isi lah, orang kata. Ada isi dalaman yang kuat. Maksudnya kita ni jenis yang hafal Quran ke, atau zikir-zikir tertentu ke kan. Jadi semayang malam ke. Jadi kalau pergi togel macam tu, memang senang lah benda tu, dengki kan. Sebenarnya benda tu semua adalah jin, sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Tapi benda tu pun tak suka diganggu kan. Dia tak suka diganggu, dia ada kehidupan dia. Dia bila tengok manusia ni berani-berani ganggu, dia pun apa lagi? Nak sangat kan? Macam tu lah. Nak sangat kan? Meh lah aku kena kan? Itu yang bagi kali pertama dia tak keluarkan suara, kali kedua dia bagi bonus, suara menjerit-jerit. Dia macam memperolok-olokkan kita lah. Tapi kita kalau dengar macam tu, tobatlah home kalau abang, tak terbayang abang. Abang pernah ada pengalaman depan rumah dia lah. Depan rumah dia. Tapi nantilah, abang tak suka lah nak cerita rumah sendiri. Macam tak berani. Lebih macam tu lah. Jadi itu adalah 2 kisah yang disampaikan oleh Faizal, berlaku pada malam yang sama tapi lokasi yang berlainan. Ceritanya panjang sebenarnya. Dia orang ada pergi kubur Kristian, ada pergi rumah pembakaran mayat, tapi dia orang tak jumpa apa-apa. Cuma 2 tempat saja lah, iaitu Highland Tower dan juga Tugu Negara. Benda yang sama kejar dia orang. Jadi abang harap cerita kali ini memberi pengajaran kepada kita. Beri pengajaran yang kita ni sebenarnya berkongsi alam, dan kalau kita tak kacau dia tak kacau kita. Itu je lah konsep dia. Tak kacau kita. Dan kalau kita betul-betul nak cari, nak jumpa dia orang, pastikan kita ni ada pengisian dalaman lah. Kita ada pengisian dalaman dalam kita ni, mesti ada zikir-zikir ke apa, supaya kita tidak terpesong untuk takut pada dia je. Kita kena takut pada Tuhan kan, pada Allah Ta'ala. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Abang nak tengok pukul berapa sekarang? Pukul 1.45. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.